kita memandangkan selepas sejarah tu topik kita ringan sikit lah. Okey? Iaitu gaya bahasa. Okey? Baik, keluarkan buku awak. Saya akan tulis objektif pembelajaran dan awak kena salin. Objektif pembelajaran yang pertama kita adalah untuk kedua, baik, sama-sama baca nombor 1. Dah salin kan semua? Okey. Baik. 2, 3. Baik, dekat sini ada pelbagai petikan yang dua pernyataan yang berbeza. Okey. Hari ini kita akan uji awak dalam permainan ringkas, iaitu 2 betul, 1 salah. Okey, tapi ini teks ini sahaja. Kalau dekat sini teks ini sahaja. Faham tak? Dia dua teks yang berbeza. Sini kena cari mana salahnya, sini pun kena cari mana salahnya. Sekarang dalam kumpulan yang besar, saya nak anda semua berdiri dan pergi ke sini bincang mana satu yang salah, mana satu betul. Sama juga yang ini, mana satu salah, mana satu betul. Semua boleh bergerak sekarang. Gerak, masuk. Kakak pergi dah. Ini pun boleh pergi. Ada sini masih ada ruang. Isi contoh huraian. Okay. Ambil pen, tulis dekat whiteboard tu X mana betul. Sorry, marker. Biru betul, merah salah. Hijau, maaf. Hijau betul, merah salah. Okey. 2 tu betul. Allah, dia syuting ke kertas. Boleh. Lagi jelas. Okay. Yang betul? Paradoks betul dengan anafora. Asonansi macam betul. Tadi tak? Anafora salah. Anafora betul. Apa kita belajar? Ansonasi, konsonan ah. Buat salah, ansonansi ya. Okey, sebelum itu dah salin belum yang atas ni? Dah. Saya padam ah, boleh? Boleh. Okey. Padam baru.
Okey, baik. Kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu. Pertama, kita tengok personifikasi. Okey. Personifikasi. Personifikasi merujuk kepada peribahasa yang menggunakan sifat manusia kepada satu benda, keadaan atau suasana. Betul atau tidak? Mana orang tahu dia betul? Pakai memori. Pakai memori pula. Personifikasi dia mesti ada apa kata kunci dia? Sifat manusia. Satu lagi Benda. ada benda lain, keadaan lain ataupun suasana lain. Itu personifikasi. Faham tak? Okey. Jadi contoh ayatnya pokok kelapa itu melambai-lambai. Melambai itu sifat apa? Manusia. Tapi dia kata pokok melambai. Macam mana pokok melambai? Safi, macam mana pokok melambai? Macam mana pokok melambai? Macam ni kan? Ada tiup angin. Kalau dalam bahasa Melayu cakap pokok yang melambai ni liuk. Meliam-liuk macam ni. Okey? Baik. Kalau dia letak sifat manusia kepada sesuatu benda, keadaan ataupun suasana, dia adalah personifikasi. Ingat, sifat manusia. Contoh, kalau ini personifikasi ke apa? Personifikasi ke metafora? Metafora. Kenapa metafora? So kita tak boleh makan angin. Okey, sebelum cerita pasal makan angin, apa sifat manusia? Adakah itu sifat manusia? Perbuatan manusia. Perbuatan. Sifat manusia apa? Lapar. Kenyang. Dahaga. Itu sifat kan? Makan. Kucing pun makan. Kan? Jadi itu sifat manusia. Ini sifat manusia. Waktu. Semua ada dua seri ya. Okey, itu sifat manusia. Baik, maka personifikasi betul diletak. Boleh. Baik, simile. Kenapa simile ni salah? Apa? Simile ni kan samakan benda dengan sesuatu. Betulkah? Betul. Itu similar. Apa similar? Apa? Mana nota-nota keramat masing-masing? Okey. Simile adalah kata perumpamaan. Apa maksud perumpamaan, sir? Dia guna apa? Lagi? Seperti Lagi? 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 Dah. Kan dah ada. Perumpamaan. Dia nak guna perumpamaan. Baik. Itu simile. Tapi definisi ni, definisi apa dia bagi sebenarnya? Okey, istilah yang melebih-lebih ni definisi apa? Betul. Hyperbola. Apa maksud hyperbola? Lebih-lebih. Faham tak? Ikan faham? Sebab itu contoh dia tadi, apa contoh dia dalam ni? Menampar syaitan. Dapat tak? Awak nampak tak syaitan tu nak ditampar? Tak boleh. Apa lagi contoh hyperbola yang lain? Apa lagi? Karungi 7 lautan samudra. Tu boleh. Tapi kalau lautan api, boleh atau tidak? Benda-benda yang mustahil. 7 lautan samudra boleh. Kan? Renang.
Kalau masih lagi boleh, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh adalah benda-benda yang mustahil. Kalau lautan tu berapi kan. Jadi itu hyperbola. Metafora. Metafora tadi menggunakan konsep logik dan abstrak. Betul lah. Sebab menggunakan perkataan contoh lautan fikiran. Laut nampak tak? Laut nampak tak? Laut. Fikiran nampak itu tidak? Lautan fikiran. Nak menunjukkan orang apa lautan fikiran ni? Fikiran luas awak tadi? Banyak apa? Banyak berfikir. Ataupun sebenarnya banyak ilmu. Kan? Banyak pengetahuan. Baik, ini betul. Okey, dekat sini. Mereka awak semua kata asonansi itu salah. Okey, kita tengok betul-betul. Apa lawan kepada asonansi? Adik kepada asonansi. Aliterasi. Aliterasi ini pengulangan apa? Pengulangan huruf konsonan sebanyak 3 kali sahaja ataupun macam mana? 3 kali. Tahu tapi itu aliterasi. Maksudnya asonansi ini betul kan? Bukan salah, betul tak? Jadi dalam ini asonansi adalah pernyataan yang betul. Okey. Anafora ialah pengulangan kata di depan baris. Betul atau tidak? Cuba refresh balik. Macam mana kita nak hafal? Pergi depan. Seorang. Mana? Betul lah tadi dah disebut tu. Okey. Anafora. Buat dekat tepi ni ya. Buat jadual formula nak hafal anafora. Bukan anafora saja. Okey. Okey. Baik. Terima kasih, Carol. Okey, anafora. Anafora pengulangan apa? Pengulangan kata di depan kan. Contohnya bila diikat dia berjalan, bila dibuka dia berhenti. Apa yang diulang sana? Bila. Betul atau tidak? Bila tu yang diulang. Okey. Kalau responsif Di tengah-tengah. contoh ayat kalau di tengah-tengah apa contoh? Kalau di tengah-tengah siapa nak bagi contoh? Kalau ayat tu di tengah-tengah Awak? Nak cuba? Apa? Kalau di tengah-tengah apa? Tengok. Cuba buat contoh tu lepas. Okey, tak. Itu. Okey. Dia suka makan. Okey, baik. Kawan, adakah betul ini contoh responsi? Sebab apa? Kata apa? Kata suka diulang. Betul, responsi. Okey, epifora pula kata di belakang. Okey, jadi beginilah. Paradoks. Maksud dia bertentangan. Maksud yang bertentangan. Makna kata paradoks pun betul. Tu salah. Tu dengan dua salah. Tak, ketiga-tiga ini betul. Ini saja aja. Yang ini yang sebenarnya satu salah dua betul. Yang dekat sini semuanya betul. Okey. Baik, sekarang saya nak anda berkumpulan bergerak ke gallery walk yang dah dibuat di 1 2 3 4. Awak akan berjalan clockwise, okey, pusing-pusing macam ni.
pastikan awak kenal pasti satu gaya bahasa selain asuransi aliransi. Okey. Dan contoh kalau awak guna gaya bahasa tu, apa contoh dia? Awak keluarkan contoh tu. Lepas tu apa kesan gaya bahasa itu kepada pembaca? Contoh dia ulang dalam ayat yang sama. Dia menggunakan teknik repetisi. Ingat lagi repetisi? Kalau repetisi ni dia ulang macam mana? Dia ulang dalam satu baris yang sama. Dan contoh dia kata, aku bersedih dan terus bersedih. Dia ulang perkataan bersedih tu. Jadi apa perasaan awak bila baca perkataan tu? Siapa rasa dia sedih? Menampakkan perasaan dia yang terlalu Sedih. Faham tak? Okey. Baik, sekarang semua berdiri, bergerak ke gallery walk. Okey. Ambil stikinon ikut warna kumpulan. Satu saja gaya bahasa. Apa kesan dia kepada pembaca dan juga apa contohnya? Ya betul. Satu kumpulan, satu stikinon sahaja. Ya, betul lah. Satu kumpulan satu. Ya, betul. Baca dan juga apa contoh? Ya, betul. Satu kumpulan, satu stikinon sahaja. Ya, betul lah. Satu kumpulan satu. Ya, betul. Betul tak sama ada kita masuk apa beza resolusi dan repetisi? Ya, ada kan resolusi. Penjajahan. Penjajahan apa tak? Penjajahan Belanda. Pada ayat telah kita rentang sungai Juang, kampas besok telah kita harum. Satu kumpulan, satu stikinon sahaja. Kita sudah terlalu lama hidup di dalam. Ya, betul lah. Satu kumpulan satu. Ya. Apa? Oh, apa tu? Repetisi nak langkah demi langkah. Telah dimulai daripada tanggal kedua pagi. Langkah demi langkah. Cina. Dengan ni ada dengan tidak. Kau ada langkah dia. Di notice. Okey. Dan ke Sepatutnya saya bagi 2 minit. Biasa. Jadi dulu aku diri mana Empat, tiga, dua, satu, buka. Kelar tu kan? Berkelar. Dikelar lagi. Jadi ada kan? dia punya kita ada menampar dendam. Satu bola. itu meskipun apa pemerintah mengubah Okey. Sepatutnya saya bagi 2 minit. Kita boleh pergi ke ekor yang tarik. Ni, cuba tengok. bukan sama guys. Sama, tapi Si. Responsif.
sama, boleh diguna. Apa lagi? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balik ke lalu masing-masing. Letak tak. Meningkatkan. Oh, mak. Ya. Okey, balik. Dah jumpa dah. Sekarang belajar tu singkup. Dengan tema aduh, senang saja. Dah tahu. Alamak. Okey. 4 hingga 6 baris. Kan angkat baris. 10 minit. Okey. Pastikan ada sekurang-kurangnya dua gaya bahasa selain singkop dan selain aliterasi dan asonansi. Apa? Betul. Kan kita kena semua, tulis semua. Possible tak orang buat itu? Possible. Kita nak apa yang tak mampu dia buat. Amat besar. Kita ada sesuatu. Kita adalah merendahkan. Tempat bersakit. Okay, sir, dah sir. Sabar. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kepada gesang kapal rumah telah dipasi. Boleh. Saya bagi 13 saat lagi. Tubuh nampak tak? Tapi tubuh sifat manusia atau tak? Tak. Okey, mungkin kita boleh tolak di pasal mitigasi. Apa yang tinggal? Metafora. Kita tengok, boleh tak di sana? Kita tengok. Ini satu, itu. Tapi dia menjelaskan pasal negeri itu seperti tubuh. Betul tak? Dia menjelaskan negeri itu seperti tubuh sebab ada merah bertelah, calabala. Ini apa? Awak kena ambil contoh tu punya 2 baris. Sebab dia sebut 2 kali tentang. Maksudnya ada poin-poin yang kita perlu fokus betul-betul. Dia nak suruh pembaca fokus. Dia nak suruh pembaca dengar dengan jelas. Intinya apa? Faham tak sebenarnya? Dia nak strictkan pasal apa? Gaya bahasa yang lain banyak lagi selain asuransi dan aliterasi. Okey? Ada tak gaya bahasa singkop dengan kalau sudah, siapa paling cepat boleh terus duduk. Biasa.
tuliskan 4, 3, 6 baris saja dengan tema baru senang saja, dah tahu. Alamak. Okey. 4, 3, 6 baris. Bukan rangkap, baris. 10 minit. Okey. Pastikan ada sekurang-kurangnya dua gaya bahasa selain sinkom dan selain aliterasi dan asonansi. Apa? Betul. Kan kita kena semua, tulis semua. Bersama-sama. Boleh. Okey. Baik, jangan buat dulu. Pastikan ada sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa. Okey. Masa bermula sekarang. Aku ini sambut. Ya, betul. Gaya bahasa yang tak boleh guna asul dengan alif. Kita boleh senang, mana boleh. Kita dah okey, apa itu? 4, 3, 6 baris. Dan selepas itu awak akan deklamasikan. Jadi hati-hati pilih perkataan dalam sajak itu. Tak payah. Okey, dilarang menggunakan perkataan hyperbola yang pernah disebut oleh saya. Menampar syaitan lautan api tak boleh. Nanti awak kata dalam sajak itu setengah menampar syaitan. Okey. Lain tak boleh. Dia dalam hyperbola awak. Okey. Awal dia buat ya, semua panggil saya. Lalu bukan saja yang penting awak ada aplikasikan gaya bahasa. Dua gaya bahasa yang berbeza mesti aplikasi. Okey, ada soalan tanya saya. 7 minit lagi. Tidak.
karena lelah. Dulu kan anak pora di pemulangan Aku ini favorit. Kita melebih-lebih. Cepat. Kentutmu wangi. Kentutmu membawa berkat Ah, kepada kentutmu membawa berkat. Ayu Percikan air liur menandakan perkataan-perkataan. Pecipkan air liurmu menandakan titik kerasmu. Semilai. Guruku. Guruku ya. Dialah yang mengajarkan. Bola yang pernah disebut oleh saya. Menapar syaitan lautan api tak boleh. Nanti awak katakan saja sengas menapar syaitan. Okey. Ya. Gaya bahasa yang tak boleh buka asul dengan hati. Itu kan paling senang. Mana boleh? Gunalah yang lain. Dialah guruku yang telah mengajarkanku. Dialah guru. Okey, dilarang menggunakan perkataan hyperbola yang pernah disebut oleh saya. Menampar syaitan lautan api tak boleh. Nanti awak katakan saja tu senang pernah menampar syaitan. Okey? Lain tak boleh. Ada. Bila betul-betul hyperbola awak. Okey. Awal Januari. Ya, semua bagi saya.
Tegas. Dia kalau bahasa Inggris sporting saja. Mudah didekati ataupun ramah. Jalan yang mengajarkan. Oke, 5 menit lagi. Jalan adalah Jalan apa? Oke, pastikan gaya bahasa boleh. Ini saya baca. Dia sanggup merendah 4 menit. masa depan. Pastikan awak deklarasi penuh emosi yang awak letak dalam kertas.
saya nak sampai ke lantai awak menangis. Pergilah. Apa saudara buat tadi? Satu minit. Saya nangis. Adakah saya menangis sebab benda itu terlalu bagus ataupun terlalu apa? Selalu bagus dan meragukan. 30 saat. Cute-nya. Terima kasih. Bukan, itu tulisan dulu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masa tenang. Obat. Oke, baik. Sudah semua? Sudah. Oke, saya persilakan kumpulan. Awak yang paling sudah bersedia untuk memulakan. Ikut dengar sama-sama kita tengok semangat daripada kumpulan ni. Kita bagi tepukan. Okey, dengar, pastikan penuh emosi. Lepas tu yang lain kawan-kawan akan teka apakah gaya bahasa yang diorang dengar. Kawan-kawan akan teka apakah gaya bahasa yang diorang dengar. Okey. Terulang, seorang akan berkelas ada salah. Okey, fokus. Cikgu, aku ini sang murid. Tanpamu aku ibarat lilin tanpa api. Lautan api sanggup kau redam demi menyibarkan ilmu. Dalam gelapnya kehidupan, kau tetap menyinari seperti matahari. Pulau Senamu akan kami kenal selalu. Engkaulah Cikgu Nazrul. Betul lah awak cakap memang menangis tengok. Cikgu tak ada tak. Ini bukan tangisan terharu. Tangisan keliru. Okey, baik. Sekejap. Okey, kita tengok. Bulan ni. Apa gaya bahasa yang guna? Apa yang bola tu? Kan saya dah kata jangan pakai itu, jawab guna juga. Okey, berbakat. Apa? Menyinari seperti matahari. Menyinari seperti matahari itu apa? Okey, awak? Simile, okey awak? Apa? Apa? Personifikasi? Metafora? Simile ibarat Simile sudah. ibarat Simile sudah.
Mana lagi? Apa lagi? Apa banyak di masa dia bangsa awak? Apa satu? Ada sikap. Mu. Sikap dia mu. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang saya nampak. Gelapnya kehidupan. Gelap tu kita nampak tak? Nampak kan? Kehidupan tu kita tak nampak. Jadi itu adalah gaya bahasa apa? Metafora. Dapat tak? Oh, buat. Terima kasih. Baik. Seterusnya. Sedang tulis kan? Sedang tulis. Okey, kepada. Silakan. Kita tengok tangisan kedua saya macam mana. Ini tengok tulisan saya dah menangis. Okey, sana sikit kalau tak nampak. Okey, baik. Teruskan. Ini adalah karya yang dihasilkan oleh kami berdua. Cerita bagai bidadari cantik. Jasamu mengajar kami tidak mengenal dendam, tidak mengenal susah. Sanggupku meledak ujung lautan untuk menemui. Okey, bagi tahu dulu berapa banyak gaya bahasa awak ada? Jangan dulu. Berapa banyak? Dua. Okey, baik. Tiga. Apa gaya bahasa tu? Bulan is. Apa gaya bahasa yang dia terapkan? Mana yang bola tu? Meledak hujung lautan. Boleh tak kita kata sebenarnya meledak hujung lautan? Boleh. Boleh dilakukan atau tidak? Boleh. Kan? Jadi dia bukan hujung bola lagi. Apa anafora? Tidak. Tidak mengenal, betul kan? Okey, lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Sinkop, mana sinkop? Ha? Mu. Okey. Mu. Okey, mu itu sinkop. Bukan ini. Sibile, mana sibile? Bagai. Okey, baik. Apa peribahasa gaya bahasa tak disebut? Mana? Responsi, iaitu mengenal. Itu satu lepas. Baik, tak apa. Terima kasih. Okey, teruskan. Silakan. Okey. Dah karangan kumpulan dia. Okey, baik. Seorang guru yang tegas, namun ada masanya seorang guru yang ramah. Seorang guru yang ada yang lembut, dengan guraunya yang boleh membuat orang tertawa sehingga terjatuh. Kedatangannya sebagai bunga yang disinari. Okey, urut sama dulu. Okey, baik. Berapa banyak gaya bahasa awak terapkan? Berapa banyak? Ha? 3. Okey, baik. Kebetulan ni apa gaya bahasa tu? Apa sibile dia? Bagai. Kan? Okey, di belakang? Iphone bola. Apa iPhone bola dia? Okey, pecah perut. Responsi. Apa? Seorang guru. Seorang guru yang Mana? Baris mana? Rangkap mana? Rangkap mana? Betul dah ada contoh tu, tapi cuba tengok betul. Rangkap mana? rangkap satu. Pada siapa dua. Rangkap satu ke rangkap dua? Baris satu dan dua. Oh, satu rangkap ni. Okey, cuba kita tengok. Baris apa yang ada responsi?
Ya, okey, cun. Kumpulan ini apa? Pengulangan apa? Ya, okey, baik. Anafora ini apa? Pengulangan apa di sini? Ya, bahasa dia. Sinkop, mana sinkop dia? Ku. Okey, baik. Awak? Apa? Menandingi segala alam. Oh, betul. Oh, sangat tu. Tapi mungkin kumpulan ini sebenarnya nak letak meredah hutan berduri. Bola, kan tidak? Tak, apa? Oh, dua-dua? Tidak. Boleh saya meredah hutan berduri, tapi saya buka. Kan? Maksudnya boleh dilakukan kan? Jadi, bukanlah bola. Faham? Tapi yang bawah tu boleh. Dialah guru yang menandingi segala alam. Takut juga saya. Jadi wali. Okey, baik, terima kasih. Duduk. Kita kasih bantu semua. Okey, temukan tu semua. Okey, saya bagi pasal 2 minit untuk memkongsikan 3 jenis daya bahasa yang ada dalam baca dan jelaskan kenapa pengetahuan itu sangat menarik. Betul kan, Nafura? Pak Info bagian. Okey. Lagi? Cepat. Okey, kalau sudah boleh lipat dua masuk dalam peti undi. Yang pada boleh angkat, nanti saya bagi dia. Tulis gaya bahasa yang awak dah buat. Tapi yang paling jelas hari ini kita lebih faham tentang gaya bahasa yang mana satu. Lipat dua, masukkan dalam. Betul ke Anafora? Banyak kan? Okey. Siapa lagi sudah? Okey. Masukkan. Terima kasih. Okey. Okey, siapa lagi sudah? Okey dah. 30 saat lagi. Lipat dua masuk. Sudah. Okey. Lagi? Derma. Okey. Derma. Lagi? Okey, 30 saat. Cepat. Okey. Baik. Kan? Okey. Baik. Oha. Okey. Untuk menutup, saya akan baca satu. Daripada Eberly, Angel Berry. 3 jenis gaya bahasa, personifikasi, hyperbola, asonansi. Dia kata dapat menambah baik dalam penulisan sajak dan sebagainya. Satu lagi lah.